A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama sekali nak mengucapkan selamat pagi kepada sahabat-sahabat Usrah RFFC. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-samalah kita berdoa di pagi yang barakah dan mulia ini. Mudah-mudahan kita sentiasa dipelihara, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pagi ini nak ambil sedikit kesempatan untuk bersama dalam tazkirah yang mungkin kita boleh manfaatkan untuk dikongsi sama oleh ahli-ahli usrah. Maklumlah, kita telah diuji dengan berbagai-bagai ujian yang mana dengan ujian tu menyebabkan kita tak dapat nak terus melaksanakan tugas dan tanggungjawab usrah kita sebagaimana yang kita selalu bincang. Yang mana usrah ni sangat penting untuk kita sebagai persiapan diri kita sebagai seorang hamba di sisi Allah SWT. Dengan usaha yang sedikit, mudah-mudahan Allah berkati. Kita letakkan niat keikhlasan kita untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Maklumlah, dunia dengan penuh ujian dan cabaran begini, dengan wabak yang sedang melanda kepada umat Islam di negara kita, maka seharusnya kita muhasabah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ucapan, setiap tindakan kita. Mudah-mudahan dengan cara itu membuktikan bahawa kita adalah seorang hamba yang sentiasa meletakkan pergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila kita fikir, kita renung, kan, sekarang ni kita tak dapat lagi nak pergi ke masjid, tak dapat nak solat berjemaah dengan ahli qaryah. Kemudian kita pun terpaksalah mengajak diri kita untuk kita bangunkan diri kita, kuatkan diri kita, dan kita mujahadah sungguh-sungguh diri kita bagaimana kita nak cuba melaksanakan amal ibadah kita yang terbaik mungkin di sisi Allah SWT. Mungkin ini peristiwa yang berlaku sekarang ni mungkin sebagai satu peringatan kepada kita semua bahawa kita sedang berada di satu era, satu zaman, itu yang disebut oleh para ulama sebagai akhir zaman. Akhir zaman ni maklumlah banyak ujian dan cabaran yang terpaksa kita tempuh, dan kadang-kadang ujian dan cabaran itu menyebabkan kita kadang-kadang leka, terus lalai, dan kita masih mengharapkan nikmat-nikmat Allah yang banyak itu untuk kita terima dan kita dianugerah oleh Allah SWT. Sedangkan bila Allah kurniakan nikmat kepada kita, sebenarnya Allah nak menguji kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menjadikan hidup dan mati dan hidup untuk menguji di kalangan kamu, kita semua, siapakah yang terbaik amalannya. Jadi sebaik-baik mereka di sisi Allah SWT adalah inna akramakum indallah atqakum. Siapa yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa di kalangan kita. Jadi berusahalah kita untuk bertakwa kepada Allah SWT. Kalau biasa kita sebelum kita dihalang, disekat untuk ke masjid ni, selalu kita mendengar seruan-seruan pada khutbah setiap kali hari Jumaat, ittaqullah, kan, bertakwalah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah. Kita sering diingatkan. Jadi bila kita dah tak ke masjid ni, kita cuma mengharap inisiatif kita sendiri, dari mana kita nak dapatkan semangat, galakan, seruan yang untuk mengingatkan kita, mengembalikan ingatan kita, komitmen kita kepada usaha nak mencari ketakwaan di sisi Allah SWT. Jadi sahabat yang dirahmati Allah SWT,
Mungkin kita tak buat lama lah tazkirah ni, sekadar membuat sedikit, mungkin sebagai permulaan. Saya akan cuba terus buat rakaman-rakaman dan akan share dalam RFFC punya grup, insya-Allah. Jadi pada pagi ini insya-Allah kita kembali kepada apa yang selalu kita bincang, iaitu tentang tanggungjawab dan persiapan diri kita bagaimana nak menjadi seorang pendakwah. Pendakwah ni bukanlah kita nak fikir sebagai orang yang serba-serbinya tahu, ataupun orang yang tertentu sahaja di kalangan kita ataupun di kalangan manusia ni. Tapi usaha dakwah ni adalah usaha kita semua. Kita sebagai umat Islam, orang yang mengaku beriman kepada Allah SWT, maka telah ditaklifkan, dipertanggungjawabkan di atas pundak kita, di atas bahu kita bersama untuk berusaha untuk menjadi mereka-mereka di kalangan ataupun dalam kalangan golongan orang-orang yang membuat ataupun menyeru manusia kepada kebaikan, kan, dan mencegah mereka dari melakukan kemungkaran. Jadi tak ada lain cara melainkan kita terlibat dengan mereka-mereka yang berusaha di atas jalan dakwah ni. Jalan dakwah, jalan yang suci, jalan yang dijamin oleh Allah SWT, dikurniakan berbagai-bagai kelebihan, fadilat, dan ganjaran yang Allah sediakan di syurga nanti, insya-Allah. Ini sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah SWT. Bila manusia, kita kembali kepada bagaimana pada ketika mana Adam hendak diciptakan oleh Allah SWT. Bagaimana Allah SWT dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat yang ke-30 tu, dia kata Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan tatkala Tuhan kamu berkata kepada para malaikat, inni, sesungguhnya aku, kata Allah SWT, ja'ilun, menciptakan ataupun menjadikan, fil ardi khalifah, di muka bumi ini khalifah, iaitu pemerintah. Jadi bila Allah mengkhabarkan kepada malaikat bahawa Allah hendak menciptakan manusia di atas muka bumi ini, yang mana statusnya adalah sebagai seorang khalifah, maka menjadi persoalan di kalangan para malaikat pada ketika itu. Malaikat terus respon, yang maksudnya bertanya balik kepada Allah SWT, apakah engkau ya Allah ingin menjadikan satu makhluk yang dicipta, yang akhirnya akan bergaduh, bertengkar, bermusuhan, menumpahkan darah di atas muka bumi? Lalu Allah menjawab, aku lebih tahu daripada apa yang kau tidak ketahui. Jadi nak gambarkan bahawa di sini daripada awal sekali Allah telah meletakkan satu takdir bahawa di muka bumi ini akan dijadikan seorang manusia yang akan melahirkan zuriat-zuriat di kalangan mereka sebagai manusia-manusia yang akan mengurus tadbir bumi Allah SWT ni, supaya ditadbir dan diurus untuk manfaat kepada zuriat-zuriat mereka. Dan Allah ciptakan segala benda yang ada di atas muka bumi ini pun adalah untuk manusia, kan? Apa yang Allah tidak ciptakan di atas muka bumi ini bukan untuk manusia, semuanya untuk manusia. Allah jadikan pokok-pokok tumbuh-tumbuhan supaya manusia dapat manfaatkan pokok-pokok dan tumbuhan tersebut. Kalau pokok kayu balak, boleh buat rumah, boleh buat rumah kediaman dan sebagainya. Kalau daun-daun tumbuh-tumbuhan, boleh buat ubat, boleh buat herba, boleh buat makanan kepada, bukan hatta kepada manusia, bahkan kepada binatang-binatang, haiwan juga. Dan begitulah keseluruhannya. Allah jadikan gunung, bukit, bukau dan sebagainya, batu, kan, emas, minyak, apa lagi yang ada di atas muka bumi ini.
Semuanya adalah untuk manusia. Kerana manusia diberi kelebihan oleh Allah SWT. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah jadikan manusia, ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik kejadian. Jadi atas kelebihan yang diciptakan ke atas manusia itu, makanya Allah jadikan bumi ini kepada manusia. Kan? Bila bumi ini diciptakan untuk manusia, maka manusia kena mengimarahkannya, menjadikan bumi ini adalah tempat-tempat untuk manusia bersujud, mengabdi diri, merendah diri, tunduk patuh kepada yang mencipta mereka, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang penting yang saya nak bawa pada pagi ni adalah tentang kita lah, kan, sejauh mana kita sudah mendapat maklumat, pengetahuan, sedikit ilmu, bagaimana yang sepatutnya kita lakukan dalam keadaan dunia yang penuh dengan ujian dan cabaran ni. Kita melihat bukan sekadar diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, tapi kita lihat juga, kita renung juga masyarakat di sekeliling kita, kawan-kawan tempat kerja kita. Jadi apakah yang boleh kita bantu, kita buat untuk memastikan kita ni sama-sama akhirnya nanti diletak oleh Allah SWT sebagai di kalangan golongan mereka-mereka yang beriman, yang tunduk, yang patuh kepada perintah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT. Jadi itu satu niat yang perlu diperbetulkan daripada awal lagi lah. Bukan kita ni bila cerita nak pergi mengaji, menuntut ilmu, usrah dan sebagainya, kita ni kerana kawan, kerana orang lain. Tapi sebenarnya adalah itu sebenarnya satu medan saja, satu wasilah ataupun satu kenderaan untuk kita mula bergerak, untuk berusaha memperbaiki diri kita. Maksudnya kalau dalam konteks diri kita kena perbaikilah ilmu kita. Yang pertama, kita kena pergi mengaji, kita kena belajar, kemudian kita nak belajar beramal pula, kemudian kita nak cari kawan-kawan dan rakan-rakan lain. Bila kita ada sedikit ilmu, kita sampaikan, kan, berkongsi dengan kawan-kawan. Kita tak larat ataupun kita tak berkuasa, kita tak terdaya nak melakukan sesuatu amalan secara seorang-seorang, secara individu. Kita cuba ajak kawan-kawan kita bersama beramal, kan, dapat berkumpul, dapat buka Al-Quran, cuba tengok tafsir-tafsir Al-Quran, cuba kita faham, tadabbur, kita jadikan dia sebagai panduan, pengajaran kepada kita. Kita tengok buka hadis, kan, hadis yang beratus ribu, hadis yang banyak tu bila kita nak buka, kan, sekali-sekali kita buka, kita bincang, kita fahamkan. Kita tak faham, kita boleh tanya dengan mereka yang lebih faham. Dan saya sendiri pun bukan semua faham, tapi cuma ada semangat nak berkongsi sama, itu saja. Nak membantu sahabat dan kawan-kawan. Bagaimana kita nak beramal secara jama'i, secara tolong-menolong. Sebenarnya dalam Al-Quran sebut, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kan? Dah kita bertolong-menolong dalam perkara kebajikan dan takwa. Perkara kebajikan dan takwa ni cukup banyak, bukan sedikit. Antara yang kita buat selama ni dalam usrah tu adalah sedikit saja. Itu pun kita tak komit, kita tak bersungguh-sungguh, kita masih menghadapi banyak halangan kerja, halangan masa, halangan itu, halangan ini, banyak halangan. Cumanya apabila niat kita ikhlas, kita betul, kita rasa apa yang kita buat ni adalah berdasarkan kepada apa yang dibimbing oleh para ulama, maka kita letakkan keyakinan kita tu untuk kita terus berusaha untuk melaksanakan apa yang kita telah difahamkan. Jadi kita berusaha tolong-menolong, kan. Bahawa ni kita dapat juga sahabat berapa orang dalam program daurah, dalam program usrah gabungan. Jadi boleh tanya sahabat mereka yang terlibat ni, sahabat Airul, sahabat Khairul Azam, sahabat kita Saban. Jadi kita akan dapat merasai
bagaimana pada ketika dan keadaan seperti itu kita merasa kita ada semangat untuk kita bangun beribadah. Setelah kita dengar kuliah tazkirah, kita malam kita solat malam, kita dapat sama-sama. Kalau nak harapkan kita seorang bangun yang payah, bukan kata nak kata antum semua. Ana sendiri pun rasa susah kalau seorang-seorang. Kan, kecuali kita contoh dalam keluarga kita ada isteri kita yang kuat sikit nak push kita, boleh tahan. Ada anak kita, jomlah bagi semangat kepada kita, okey juga. Tapi kalau sebalik kita, dia orang pun nak perlukan bimbingan daripada kita, dah kita pula tak mampu nak bimbing, apa yang kita boleh buat? Kita tak boleh buat apa, sahabat-sahabat sekalian. Jadi marilah kita sama-sama kita buat renungan semula, macam mana kita nak kembali menghidupkan usrah kita, dan kita boleh manfaatkan untuk sama-sama kita dalam membuat persiapan sebagai seorang hamba yang lebih baik daripada sebelumnya. Saya ikhlas. Saya tak ada nak minta apa-apa, saya tak ada nak mengungkit apa-apa. Semua yang saya buat selama ni atas dasar apa yang saya mampu dan apa yang ikhlas yang datang daripada hati kecil saya. Betul. Saya tak ada apa-apa niat selain nak mengajak kawan-kawan dan sahabat untuk bersama dalam usrah, dan kita dapat nanti buka Quran, kita baca tafsir. Dan selama ni sahabat mungkin sedikit sebanyak boleh merasai bagaimana setiap majlis kita ada tazkirah, buka hadis, kita bincang Quran. Jadi benda-benda itu sebagai satu bekalan kepada kita. Kita nak jadi orang yang boleh memberi manfaat kepada orang lain dalam konteks agama ni. Sama ada kita boleh nasihat orang lain, boleh bimbing orang lain, boleh memberi peringatan kepada orang lain, boleh ajak orang lain untuk beramal, beribadat. Jadi itu je lah yang kita boleh mampu buat. Kan, kalau kita rasa kita masih sibuk, kita rasa kita masih muda, kita rasa masih banyak masa lagi ke depan, kan, sebenarnya belum pasti, sahabat sekalian. Umur kita pun tak tahu setakat mana di penghujung dia, kan. Mungkin ialah macam saya dah 5 siri, mungkin sahabat rasa masih 2 siri, 3 siri, 4 siri, dan masih panjang lagi masa ke depan untuk fokus kepada perkara yang berkaitan dengan agama, dakwah dan sebagainya. Tapi sebenarnya tak rugi sahabat sekalian. Kan, maknanya kalau kita sekarang kita dah mula berfikir dan kita mula berusaha untuk bertindak, untuk memperbaiki diri kita dalam usia kita yang masih muda, insyaAllah kalau ditakdirkan umur sahabat lagi panjang, 50, 60, 70, 80 tahun. Maksudnya bayangkan sahabat daripada umur 30-an ini atau 40-an ini, sahabat dah mula di atas jalan, di atas track yang yang ulama ajar, yang semestinya merujuk kepada kisah para rasul, para nabi yang dahulu, kemudian para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kan, para pendakwah, para soleh-solehin dalam pelbagai bidang dan sebagainya. Kita lihat, kan, maksud dia kalau sekarang ni umur sahabat 40 tahun sampai umur 70 tahun, ada 30 tahun sahabat berada di atas landasan jalan dakwah ni. Tahu berapa banyak ganjaran yang Allah sediakan kepada sahabat berbanding dengan saya. Contoh, kan, saya mula pun dalam umur 40-an, kan. Ini pun tak tahu sekadar hujungnya. Mungkin besok lusa tulat dah tak ada di atas muka bumi ni, maka berapa tahun saja yang dapat. Itu belum dikira lagi dengan keikhlasan, dengan apa segala niat yang ada, ujian-ujian dan cabaran semua, dengan amal yang mungkin Allah tidak terima, kan. Tidak semua amal diterima oleh Allah SWT. Itu kerja Allah SWT nak terima amal kita ataupun sebaliknya. Tapi kita sebagai hamba ni, kita kena berusaha sungguh-sungguh memastikan amal kita ni mengikut sebagaimana yang diajar oleh Nabi SAW, kan, yang ditunjuk, yang dipandu oleh para ulama. Jadi kalau amal kita tak betul, bagaimana Allah nak terima? Senang kita dengar kisah, satu kisah bagaimana seorang lelaki yang berdoa kepada Allah SWT. Ya Allah, berbagai-bagai doa permintaan dia, dengan baju dia yang bersih putih, dengan rambut dia yang terurus dan sebagainya, kan, dengan tubuh badan yang sihat. Tapi apa
bila ditanya, bagaimana Allah tidak terima amalan mereka? Sebab dia apa? Sebab apa yang dipakai terlibat dengan syubhat, diharamkan oleh Allah SWT. Apa yang dimakan, apa yang diminum, tindak tanduk perbuatan dia tak menunjukkan dia sebagai hamba di sisi Allah. Bagaimana Allah nak terima amalan ni? Memanglah kerja Allah tu yang nak terima amalan kita. Tapi kita sebagai manusia nak bersedia menyiapkan diri kita ni supaya amal perbuatan kita ni sah, diterima mengikut rukun dan syarat-syaratnya. Kalau tidak, kita solat. Buat apa ulama nak susun tu rukun-rukun solat? Rukun fi'li ada, rukun qauli ada, kan? Rukun qalbi ada, kan? Kemudian dengan ada tumakninah dia, dengan ada mualat ataupun ada tertib dia, bermula dengan takbiratul ihram, disudahi dengan salam, ada rukuk, ada sujud, ada i'tidal, dan sebagainya. Kenapa nak kena ikut? Kenapa ulama boleh rangka kaifiat seperti itu? Kerana nak memastikan bahawa solat yang kita lakukan selama ni adalah solat sebenarnya dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sendiri bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Kamu solat sebagaimana kamu melihat aku solat, kata Nabi SAW. Dan yang melihat Nabi solat itu adalah para sahabat. Dan sahabat cerita kepada sahabat yang lain, sahabat cerita kepada sahabat yang lain, sehingga kepada tabi'in pula, kan? Cerita kepada tabi'in, ulama tabi'in. Tabi'in kemudian mengajar lagi, cerita kepada tabi'in, mereka yang mengikut pada tabi'in. Jadi semua ni asalnya adalah daripada perbuatan Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh para sahabat, tabi'in, dan sampailah kepada kita yang sekarang ni, yang kita solat ini adalah yang kita belajar solat ni, rukun dan syarat semua adalah hasil daripada pemerhatian, kajian, susunan apa yang disimpulkan oleh para ulama yang terdahulu daripada kita. Kita tak boleh buat reka-reka sendiri macam mana kita nak solat. Solat mesti ada puasa, haji, kena ikut manasik ni. Ini semua adalah yang telah ada syariat dia. Dan kita cuma nak ikut dia, mudah je. Kalaulah kita kata, Allah kata, kamu nak beribadat, kau pergi rujuk Quran kepada hadis terus. Mampu ke kita? Bahasa Arab pun kita tak boleh, kan? Kita nak faham ayat pun tengok terjemahan, kan? Belum, kalau ayat Quran kita nak tengok asbab nuzul, sebab-sebab turun ayat ni, kisah dia apa, berkaitan dengan apa, suasana bagaimana, kan? Masalah dia apa. Bukan sembarang kita boleh tengok ayat Quran, kita baca terjemahan, terus kita faham ikut apa yang kita faham sendiri. Kita mesti melalui proses. Jadi proses itu proses pembelajaran, kan? Menuntut ilmu, mencari ilmu, kutip ilmu, kan? Rekod, simpan, kita amal, kita sampaikan, kita kongsi kepada orang lain. Itulah tugas dan tanggungjawab kita. Kalau itu kita boleh buat dan kita berubah sedikit demi sedikit, insya-Allah akhirnya kita akan dapat menjadi manusia-manusia beriman, bertakwa yang bermanfaat kepada orang lain. Seperti dalam hadis atau seperti yang dikatakan dalam hadis, khairun nas may yanfa'un nas. Sebaik-baik manusia itu, kata Nabi SAW, ada mereka yang memberi manfaat kepada manusia lain. Manfaat apa? Dah tentulah manfaat kebaikan yang mengarah menuju kepada ketakwaan, kebajikan. Itu manfaat dia. Bukan manfaat dia sudut keduniaan semata-mata, tapi lebih panjang begitu, itu ke akhirat Allah SWT. Jadi sahabat yang dirahmati oleh Allah SWT, mudah-mudahanlah kita berdoa sama-sama kepada Allah SWT. Dan saya mohon maaflah, saya bukanlah orang yang sempurna untuk menjadi sahabat ataupun dapat membimbing ataupun mengajar sahabat-sahabat semua. Saya tahu sahabat ada yang lebih berilmu daripada saya, ada sahabat yang lebih banyak amal ibadat daripada saya. Saya faham itu semua. Dan saya dapat, kadang saya lihat ada sahabat kita istiqamah, kan, dalam amalan dia, solat berjemaah dia, kan, solat duha dia, kan, doa dia, baca Quran dia, baca maksurat dia, kan. Saya nampak, saya lihat sahabat di kalangan sahabat kita ada yang istiqamah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, dan patut terus pegang sungguh-sungguh
Maknanya kita contoh amal-amal doa wirid al-maksurat tu, kita istiqamah lah cuba. Tak dapat pagi dan petang, dapat pagi atau petang sekali dalam sehari, itu pun buat permulaan alhamdulillah kan, sebab banyak fadilat, banyak kelebihan-kelebihan daripada setiap amal-amalan yang kita lakukan. Amalan-amalan yang maksur yang datang, yang ulama kutip daripada hadis-hadis dihimpunkan dan kita dapat beramal, dapat melakukan amal. Kalau ulama tak susun, macam mana kita nak tahu? Kita takkan tahu. Kita setakat apa yang kita belajar sekolah rendah dulu lah solat. Lepas solat kita wirid, baca subhanallah 33, baca istighfar, baca selawat, baca subhanallah, tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, kemudian tahlil. Itu pun tak semua orang buat tahlil. Kan? Kemudian dengan doa dan sebagainya, itu basic, paling basic lah orang kata. Itu saja. Kalau kita tak cuba belajar, mengaji, mencari ilmu lagi, apa lagi, wirid-wirid amalan yang cukup banyak tu kan. Dalam kitab Imam Nawawi Al-Azkar tu disebut banyak amalan-amalan zikir yang kita boleh buat sepanjang hari, bukan sekadar pagi dan petang, sepanjang hari, sepanjang masa. Dan ulama mudahkan kepada kita, disusun belah pagi ni, belah petang ni, belah malam ni. Jadi keadaan-keadaan yang kita hadapi begini doa dia, keadaan begitu begini, semua ada, ulama dah susun. Jadi tinggal kita nak amal je. Kita nak amal pun kadang-kadang susah. Sebab apa? Sebab kita tak hafal. Malah susah nak hafal. Kita bukan orang Arab. Kita lidah Nusantara ni kan. Ada yang Jawanya, ada yang Melayu kan, ada yang Banjar dan sebagainya. Kan? Susah kita nak menghafal. Tapi sekurang-kurangnya bila kita tengok salah satu doa tu, kita lihat apa makna dan maksud dia. Faham makna dan maksud doa tu, kita gunalah bahasa kita sendiri. Apa yang kita faham. Kan? Katakanlah contoh dalam satu doa, Allahumma tawir umruna, ya Allah ya Tuhanku, panjangkanlah umur aku. Itu dalam bahasa Arab dia. Kalau bahasa Melayu ni, ya Allah ya Tuhanku, panjangkanlah umur aku, kan senang. Tahu apa doa tu? Doa tu memang kalimah Arab dia macam tu. Allahumma tawil umruna, ya Allah ya Tuhan, panjangkanlah umurku, contoh kan. Begitulah doa-doa yang lain kan. Yang penting dalam doa ni ulama kata kita kena faham. Sebab kita nak minta sesuatu, mestilah apa yang kita faham. Bukan kerana hafal semata-mata. Hafal tu kita akan dapat pahala dari sudut bacaan, dari sudut teks bahasa yang kita hafal tu. Sebab dia kerana doa-doa tu datang daripada Nabi dan Rasulullah. Sebab apa saja yang datang daripada Nabi, sama ada perkataan dia, perbuatan dia, itu semua akan mendatangkan pahala di sisi Allah SWT jika kita niatkan adalah kita nak mengamal sunnah junjungan besar Nabi SAW. Marilah sahabat kan, untuk sekejap tak sekejap dah dekat setengah jam dah. Ini kalau bagi bercakap memang boleh bercakap. Tapi itulah, kita nak peluang bertemu, nak bermuzakarah, kita tak ada. Dalam keadaan kita tengah bercuti ni, kita tak boleh buat apa-apa. Jadi kita adalah kat rumah. Jadi kat rumah tu rangkalah, buatlah jadual kan, aktiviti yang boleh manfaat kepada kita. Yang penting solat kita jaga, wirid kita jaga, sekali-sekali kita bukalah kan, Quran tu kita baca, sekali-sekali bukalah hadis kan, banyak buku hadis. Kalau tak ada, boleh gunakan duit yang kita ada daripada gaji yang masih Allah bagi ni kan, sedikit, sebulan korban RM50, beli buku hadis, beli buku-buku agama, boleh buat bacaan untuk kita kan. RM50 bukan mahal. Kalau kita makan pun habis RM50 tu, jadi najis je. Jadi kalau kita beli buku, kalau beli buku dalam buku yang jenis pun setebal ni pun berapa dia, dalam RM8, RM9, bukan mahal sangat. Kecuali buku-buku yang tebal begini. Buku-buku yang tebal ni memanglah mahal, agak mahal sikit lah, RM30-40. Tapi itu pun rasanya tidak merugikan. Banyak manfaat yang kita boleh ambil daripada pembacaan kita. Kita kena buktikan. Jadi secara tak langsung kita boleh tunjuk kepada anak-anak kita bahawa kita ni adalah, kalau kat rumah tu adalah masa kita buat rujukan, baca buku. Selain ibadah tu, kita bukan nak menunjuk, itu cara tak langsung daripada usaha kita nak mendidik mereka, tunjukkan contoh teladan yang baik sebagai seorang ketua keluarga.
Jadi itulah sahabat yang rahmati Allah SWT. Sekadar inilah untuk permulaan ni. InsyaAllah mungkin kalau dapat saya akan buat rakaman dan kita kongsi dalam dalam WhatsApp group kita, insyaAllah. Jadi sebagai akhirnya mohon maaf kepada sahabat semua, sepanjang kita bersahabat, sepanjang kita bersama, start daripada kita mulai usrah 2016, sekarang dah 2020, 4 tahun. 4 tahun tu bukan masa yang pendek, kan, panjang. Jadi kalau orang tahfiz, anak-anak yang mengaji tahfiz tu, dia 3 tahun boleh hafal 30 juzuk dah. Yang baik lah, kan. 4 tahun tu dah boleh dah 30 juzuk. Banyak benda dah dia boleh hafal, banyak benda dah dia faham, kan. Kita 4 tahun usrah, agak apa yang kita ada. Jadi kita fikirlah sendiri, kan. Mudah-mudahan Allah berkati kita saling maaf-maafan, saling doa-mendoakan, kan. Doa sahabat kepada sahabat lain di belakang yang tidak diketahuinya, malaikat akan mendoakan dia sebagaimana dia apa yang dia doakan kepada sahabat dia. Itu dalam hadis. Jadi kita sama-sama mendoakan kalangan kita. Mungkin ada di kalangan kita ada yang lemah, ada yang kuat. Kita sama-samalah kita minta sebagai melengkapi untuk mendapat sama-sama kekuatan dan kita dapat bangun untuk mempersiapkan diri kita untuk berfungsi sebagai mereka-mereka yang berjuang di atas jalan agama Allah SWT. Nak berjuang ni banyak landasan, macam-macam landasan ada. Jadi landasan kita adalah landasan, kita ambil yang paling asas, landasan dakwah, kan? Dalam apa bidang pun orang boleh melaksanakan dakwah. Kita pun tak tahu bidang kita apa. Bidang kita kerja dalam apa ni, syarikat multinasional macam ni, kita ikut yang kita ada lah. Siapa kawan kita, siapa terdekat dengan kita. Kalau kita sebagai pengurus atau kita ada anak buah yang report pada kita bertanggungjawab sebagai kepada mereka sebagai anak buah kita. Jadi kalau kita sekadar tak ada orang report kat aku pun, siapa pun mesin ni ada. Jadi kita siapa yang apa ni, jadi tanggungjawab kita. Jadi kawan-kawan rakan-rakan kita lah, kawan-kawan yang sama-sama dengan kita, kan. Jadi itu yang mudah-mudahan lah. Saya meletakkan keyakinan bahawa sahabat-sahabat masih lagi berminat atau masih lagi nak istiqamah dengan usrah. Saya tak paksa. Kalau rasa tak sesuai, mungkin nak cari wadah lain, wasilah lain, cara lain, kaedah lain, itu terpulang. Kerja agama, dalam kerja agama Allah SWT ini banyak landasan dia. Jadi yang saya semenjak daripada saya bujang, saya berada di atas jalan dakwah ni, atas jalan usrah dan jamaah, kumpulan-kumpulan manusia yang berjalan di atas jalan trek ni, saya ikutlah. Dan itu yang saya yakin dan saya rasa saya boleh memberi manfaat kepada orang lain, insyaAllah. Jadi sebagai akhir ni mohon maaf kepada semua. Aku luli qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.